أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi di jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selesai salat subuh secara berjemaah. So, insan-insan yang terpilih untuk mai ke masjid. Kita mai masjid ni bukan sebab kita sihat sangat. Sebab ada lagi orang yang sihat tapi tak mampu mai masjid. Saya contoh kalau di KL ni gym gym ni banyak. So dia transparent, boleh nampak ke dalam. Jadi masa orang duk azan tu kadang duk main besi pun lagi. Sadar badan. Kan? Fitness lah. Tapi tak mampu bawa dia ke masjid. Orang hak main masjid ni kadang bukanlah sihat sangat pun. Hak ramai sakit lutut. Kan? Ubat 3 serangkai pun ada dalam poket kadang. Ada inhaler. Kan? Begitu juga kita main masjid ni bukanlah kerana kita masa paling lapang sekali. Sebagaimana orang duk kata sibuk, tak boleh main masjid, kita pun sibuk lah. Ada orang yang tak main masjid, masa lapang tak. Kadang orang duk azan maghrib contoh, dia duk order teh tarik dengan mi goreng mamak. Lapang tu, tapi tak mampu main masjid. Kerana apa? Yang mengheret kita main masjid ni adalah iman. Bukan sihat kita, bukan masa lapang kita, tapi iman yang mengheret kita main masjid. Baik, insya-Allah, oleh kerana kita dah berapa kali kuliah sini. So Jabatan Agama Negeri Perlis dia tentukan satu kitab, itu Tafsir Al-Munir. Kita start juzuk ke-28. Juzuk ke-28, start surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah. Kita akan menggunakan Tafsir Al-Munir. Dan saya beritahu awal, nanti kalau siapa yang ada Tafsir Al-Munir tu, so kita tak baca semuanya. Sebab dia akan berlaku pengulangan. Ada benda-benda yang kita rasa tak perlu, maka kita skip. Sebab saya duk tengok Tafsir Al-Munir ni, kalau kita baca semua, dia akan ada yang ulang. Dia akan berulang. Baik. Surah Al-Mujadilah, dia adalah surah Al-Madaniyah. Surah Madaniyah, yakni turun di Madinah. Kalau Makkiyah, surah itu turun ketika sebelum Nabi hijrah, maksudnya di Makkah. Surah Madaniyah, surah yang turun selepas Nabi hijrah, maka dinamakan Madaniyah. Diriwayatkan daripada Al-Kalbi bahwasanya ia mengatakan surah ini semuanya turun di Madinah kecuali ayat yang berbunyi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Dia kata ayat ni saja turun di Makkah. Selebihnya surah Al-Mujadilah ni turun di Madinah. Surah ni dinamakan sebagai surah Al-Mujadilah. Ada sebahagiannya menyebut sebagai Al-Mujadalah. So kedua-duanya ada benarnya ataupun juga betul. Kalau Al-Mujadalah, dia dialog antara Khawlah dengan Nabi, dialog tu. Kalau Al-Mujadilah, perempuan yang berdialog dengan Nabi tu. Perempuan yang berdialog dengan Nabi.
So kita menggunakan perkataan ataupun istilah perkataan mujadilah ni, kalau ada orang sebut mujadalah, betul jugalah, sebab ada pandangan yang macam tu. Baik, dinamakan surah Al-Mujadilah ni kerana surah ini dibuka dengan qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar, qad sami'allah qaulal lati, perkataan allati tujadiluka fi zawjiha, yang perempuan ni dia adukan, yang perempuan ini adukan kepada Nabi berkaitan dengan suami dia. Dia mengadu pada Nabi. So bila dia mengadu, dialog itu, perempuan ini yang mengadu tu dinamakan Al-Mujadilah, perempuan yang berdialog dengan Nabi. Baik, kemudian ni saya skip mana ni? Baik, kita tengok sebab turun ayat ni. Sebahagian daripada ayat Al-Quran dia ada sababun nuzul, sebab turun. Ada sebahagian dia tak ada sebab turun, memang Allah turunkan ayat tersebut. So dinamakan sababun nuzul ni bila berlaku satu peristiwa, Allah turunkan ayat berdasarkan peristiwa tu. So dinamakan sababun nuzul, sebab turun ayat tersebut. Kalau kita mengaji hadis, dia tak nama sababun nuzul, dia nama sababul wurud, sebab datang hadis tu. Berlaku satu peristiwa, Nabi bercakap berdasarkan peristiwa tu, so dinamakan sababul wurud, sebab datang hadis tersebut. Adapun Al-Quran, dia sababun nuzul, sebab turun ayat tersebut berdasarkan satu-satu peristiwa. Jadi surah Al-Mujadilah ni dia ada sebab turun dia. Dia ada sebab turun dia. Imam Ahmad dan Bukhari dalam kitab At-Tauhid meriwayatkan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu sam'ul aswat, laqad ja'at al-mujadilatu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu wa ana fi nahiyatil bait ma asma'u ma taqul fa anzala Allahu azza wa jalla qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha ila akhir ayah. Segala puji hanya bagi Allah yang mendengar, pendengarannya meliputi segala suara. Sungguh Al-Mujadilah, yakni Khawlah, datang menemui Rasulullah SAW dan berbicara kepada beliau, sedang waktu itu aku berada di sudut rumah ni, kata Aisyah. Khawlah pergi ke rumah Nabi. Pada ketika tu Nabi bersama dengan Aisyah, giliran Aisyah. Dan kemudian bila dia datang berdialog tu, Aisyah kata, waktu tu aku berada di sudut rumah. So dia tak dengar apa yang Khawlah cakap. Kemudian lalu Allah turunkan ayat pertama dalam surah Al-Mujadilah ni. Dalam riwayat yang lain, dalam Sunan Ibn Majah dan begitu juga Sunan Al-Baihaqi, juga dalam Al-Masanid diriwayatkan bahawa Aus bin Samit, yang ni suami kepada Khawlah, yang mengadu tu nama dia Khawlah binti Tha'labah. Khawlah ni kira wanita mulia, sebab dia Allah turunkan ayat dalam surah Al-Mujadilah ni. Maksudnya wanita hebat lah. Jadi kalau nak bubuh nama anak buh Khawlah, cantik tu kan, ambil sempena nama wanita hebat ni. Tapi orang kita jarang buh nama anak yang macam tu sekarang ni. Dia nak nama moden kan, bunyi ala-ala Inggeris sikit, bunyi macam Mak Saleh sikit, makna lari tak kisah. Nah, tak kisah. Kadang
Contoh buh nama anak, tak apalah kalau ada anak nama ni, tak apa, tak ada masalah. Daniel. Contoh Daniel kan. Memang ada nabi nama Daniel. Tapi niat ayah tu bukan nak nama nabi tu, nak bunyi macam Inggeris sikit. Kan? Wow, Daniel nampak kelas. Kan? Jadi nama-nama yang seperti ini telah dilupakan. Sebab tu kalau orang dulu-dulu tak apa, tuan-tuan pi taskala ni, tengok senarai nama, pening kepala. Panjang tak tu? 3 patah, panjang. Pandai ayah dia reka. Pi cari mana tak tahu. Tapi biasanya makna memang lari. Makna memang lari. Baik, jadi Khawlah ni wanita mulia. Kalau orang nak buat nama anak Khawlah, elok. Kerana dia Allah turunkan satu ayat. Baik, Aus bin Samit, dia kata pada isteri dia Khawlah binti Tha'labah, kamu bagiku seperti belakang ibuku. Anti alayya ka zahri ummi. Kamu seperti belakang ibuku. Perkataan ini, ayat ini dinamakan zihar. Zihar ni pada masa jahiliah, kalau suami cakap macam tu, maksudnya dia nak ceraikan isteri dia. Kalau suami sebut zihar, maksudnya bercerai. Baik, jadi bila si Aus bin Samit dia sebut pada Khawlah binti Tha'labah, maka akhirnya Aus dia menyesal. Bila dia dah sebut macam tu, dia menyesal. Lalu dia nak kembali dengan Khawlah, nak menyentuh Khawlah. Lalu bila nak sentuh Khawlah ni, Khawlah tolak. Khawlah kata, demi zat yang jiwa Khawlah berada dalam genggamannya, kamu tidak boleh menyentuh diriku kerana kamu telah mengatakan apa yang telah kamu katakan itu hingga Allah dan Rasulnya memberi keputusan. Lalu Khawlah pergi jumpa Rasulullah. Khawlah kata, wahai Rasulullah, ni Khawlah mengadu pada Rasulullah. Rasulullah ni kira pemerintah dan hakimah. Dan turunnya wahyu pada Rasulullah. Jadi kalau isteri nak mengadu, dia tempat yang betul ya. Jangan mengadu tempat yang salah. Maksudnya tempat yang betul yang boleh buat keputusan. Jabat agama kan, kaunseling jabat agama tu, ataupun mahkamah kan, untuk dibuat keputusan. Baik, ramainya hak mengadu ni, hak mengadu mengarut macam tu lah kan. Akhirnya rumah tangga dia akan jadi kucar kacir lah, hasil pengaduan yang tidak pada tempatnya. Jadi bila Khawlah mengadu pada Rasulullah, Khawlah dia kata, wahai Rasulullah, Aus menikahiku ketika aku masih muda dan menarik. Aus ni masa aku muda dulu, masa aku cantik, masa aku menarik, dia menikah aku. Ada riwayat menyebut Khawlah ni masa muda memang orang yang cantik, perempuan yang cantik. Kemudian dia kata, ketika aku dah mula tua dan aku sudah memiliki ramai anak, dia pun menjadikan diriku seperti ibunya bagi dirinya dan mengabaikanku begitu saja. Jika kamu, wahai Rasulullah, menemukan sebuah rukhsah bagiku, yang dengan rukhsah itu kamu mampu menyelamatkan diriku dan dirinya dari dilema dan persoalan ini, katalah kepadaku. Jadi Khawlah ni dia sayang lagi pada suami dia. Maksudnya dia masih nak bersama dengan suami dia. Cuma bila suami dia mengucapkan kalimah zihar, kalimah ini dalam macam saya sebut, dalam masyarakat jahiliah merupakan cerai, berpisah. Cuma Khawlah nak tahu dalam Islam
apa pandangan dalam Islam tentang zihar. Sebab ayat Al-Quran tak turun lagi berkaitan dengan zihar. Jadi dia mengadu pada Nabi. Dia takutlah nak bersama dengan suami dia. Sebab masyarakat Arab jahiliah menganggap bahawa zihar itu adalah perpisahan, perceraian. Dia mengadu pada Nabi. Disebut macam mana ayat tadi ni, dia kata masa aku muda dulu dia kahwin dengan aku cantik, dia kahwin dengan aku, sekarang aku dah ramai anak, aku dah tua, tiba-tiba dia zihar. Kalaulah kamu wahai Rasulullah ada jalan penyelesaian, tolong bagi tahu padaku. Kemudian Rasulullah kata, sampai saat ini aku belum mendapatkan satu ayat pun berkaitan urusanmu. Maksudnya ayat Quran tak turun lagi berkaitan dengan zihar. Tak ada hukum lagi. Lalu dalam riwayat yang lain, aku tidak melihat dirimu melainkan dirimu telah haram baginya. Ada riwayat yang lain Nabi kata kira tak boleh duduk bersama sebab dah zihar. Bukan tak boleh duduk bersama, maksudnya tidak boleh jima'. Tak boleh bersetubuh antara isteri dan suami kerana suami telah melafazkan zihar. Lafazkan zihar. Baik. Kemudian bila dia cakap Nabi cakap macam tu, lalu Khawlah ni dia pun duk berdialog dengan Rasulullah. Dia duk ulang-ulang, dia kata, ya Allah, hamba mengadukan pada kamu kesulitan hambamu dan beratnya keadaan hamba. Bila dia duk berdialog, Nabi tak ada jawapan. Bila Nabi tak ada jawapan, dia mengadu pada Allah. Ni Khawlah ni kan, dia kata, ya Allah, aku mengadukan kepadamu ya Allah tentang kesulitan hambamu ini dan beratnya keadaan hambamu. Maksudnya beratnya macam mana? Sebab hukum tu macam hanging, masih tak ada hukum lagi. Sebab ayat Quran berkaitan zihar tak ada lagi. Jadi dia nak balik kat rumah, duk tengok suami dia, kemudian tak boleh nak buat apa-apa, jadi dia rasa macam berat keadaan dia. Lalu dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam riwayat yang lain ada sebut pengaduan ni, Khawlah dia mengadu, dia kata sesungguhnya aku memiliki anak yang masih kecil. Jika aku menyerahkan kepada Aus, mereka akan terlantar. Jika Aus menyerahkan ataupun Rasulullah menyerahkan mereka kepada aku, maksudnya anak-anak ni, mereka akan kelaparan. Dia mengadu pada Rasulullah, dia kata aku ada anak-anak masih kecil, kalau bagi pada Aus kira tak terurus lah kan? Tak terurus lah. Tapi kalau ada pada aku, anak-anak ni akan kelaparan sebab tak ada nafkah. Baik, lalu Khawlah pun mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, ya Allah, hamba mengadu kepadamu ya Allah, maka turunkanlah ayat melalui lisan nabimu. Khawlah mengadu pada Allah. Tak lama selepas tu akhirnya wahyu turun. Lalu Rasulullah kata, wahai Khawlah, bergembiralah. Ayat yang pertama surah Al-Mujadilah ni turun berkaitan persoalan yang diadukan Khawlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Baik. Al-Bukhari dalam tarikhnya meriwayatkan bahawa Al-Mujadilah, yakni Khawlah ni, pada satu ketika pernah menghentikan Umar bin Khattab. Khawlah ni satu ketika dia pernah menghentikan Umar Al-Khattab. Baik. Masa tu Umar jadi khalifah. Ni Khawlah ni. Ni kita bawa masa ke depan. Dia dialog dengan Nabi tu cerita lain. Ni cerita Nabi dah wafat, ganti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar wafat, ganti Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah, maksudnya Khawlah dah tua. Khawlah ni tua. Baik. Satu hari bila Sayyidina Umar keluar daripada rumah dia bersama dengan pembantu,
Di pertengahan jalan, Khawlah tahan. Orang tua yang bernama Khawlah binti Tha'labah ni ditahan. Bayangkan tahan khalifah. Kan? Macam kita tahan yang di Pertuan Agong. Kan? Ada berani. Kan? Khawlah tahan. Kira khalifah ni lebih besar pada agung. Kan? Lebih besar pada agung. Baik. Zaman dulu masa ada sistem khilafah ni, contoh ada Khalifah Uthmaniyah berpusat di Turki tu. Umat Islam di tempat lain memberikan walak kan kepada khalifah. Hatta disebutkan dalam sejarah, kita pernah di tanah Melayu ni kumpul duit untuk hantar ke Uthmaniyah tu, kerajaan Uthmaniyah di Turki, kerana pada ketika itu serangan terhadap Daulah Uthmaniyah sangat getir. Untuk nak mempertahankan Daulah Uthmaniyah tu, kita juga terlibat kumpul duit. Gitulah di wilayah-wilayah umat Islam yang lain. Dan Daulah Uthmaniyah bila berlaku kezaliman di tempat-tempat umat Islam yang lain, Daulah Uthmaniyah tetap khalifah membantu. Contohnya Aceh, apabila nak diserang oleh musuh, oleh Belanda, Uthmaniyah dia hantar tentera. Dia hantar tentera. Bahkan kita, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni ada hubungan dengan Daulah Uthmaniyah. Teknologi meriam yang digunakan di Melaka, dia ada hubung kait dengan teknologi Uthmaniyah. Tetapi sejarah seperti ini cuba dikaburkan supaya umat Islam tidak faham kekuatan mereka yang sebenar. Bila ada khalifah yang jaga umat Islam, pada ketika itu puak-puak kufar ni tak berani nak usik umat Islam sesuka hati, tak berani. Kerana khalifah akan hantar tentera. Sekarang ni darah siapakah yang paling murah sekali? Darah umat Islam. Jutaan dibunuh tanpa ada pembelaan. Iraq saja, kalau tuan-tuan baca perangkaan perang Teluk pertama sampai sekarang, yang terbunuh secara langsung dan tidak langsung ni kesan peperangan tu 2 juta terbunuh. Syria hampir 1 juta dah terbunuh. Tak cerita lagi Afghanistan, Kashmir, Rohingya, Afrika Tengah, Chechnya. Maksudnya darah umat Islam paling murah dibunuh, dirogol, dibakar, dibom tanpa ada pembelaan. Bahkan umat Islam yang bangkit lawan, mereka digelar sebagai pengganas pula. Dahsyat zaman ni. Jadi khalifah ni dia punya jawatan dia besar, merangkumi wilayah umat Islam yang lain juga. Ni khalifah. Jadi zaman Sayyidina Umar, Rom dan Parsi dah tunduk dah kalah dengan kerajaan Sayyidina Umar ni. Maksudnya Sayyidina Umar ni khalifah yang besar kan? Baik, jadi Khawlah pergi tahan khalifah. Bila tahan khalifah ni, Khawlah dia cakap banyak. Sayyidina Umar berhenti, turun, tunduk dengar je. Khawlah kata, ya Umar, kunta tud'a Umairan. Kamu dulu masa kecil dipanggil Umair. Umair ni isim tasghir. Kan, masa kecil disebut sebagai Umair, dah besar baru dipanggil Umar. Thumma qil laka amirul mu'minin fattaqillaha ya Umar. Wahai Umar, bertakwalah pada Allah. Orang tua tahan khalifah, cakap bertakwalah pada Allah, wahai Umar. Berani kita buat macam tu? Ni orang tua ni kan, tahan pemerintah, suruh bertakwa kepada Allah.
Baik. Kemudian Sayyidina Umar ni dia berdiri, dia tunduk, dia dengar je. Kan? Kemudian akhirnya pembantu Sayyidina Umar dia rasa pelik. Siapa berani tahan? Satu, khalifah. Yang keduanya Umar ni Umar. Seorang yang sangat tegas. Jangan kata manusia, hatta hadis yang sahih, syaitan pun kalau Sayyidina Umar lalu satu jalan, syaitan akan cari jalan yang lain, tak nak bertembung dengan Umar. Ni Umar. Lalu bila Sayyidina Umar berdiri dengar tunduk, pembantu ni tanya, dia rasa pelik. Kan? Wahai Amirul Mukminin, mengapa kamu rela berhenti di sini hanya untuk mendengarkan perkataan orang tua ni? Kenapa berhenti sini duk dengar perkataan orang tua ni lama dah ni? Kemudian Umar menjawab, seandainya perempuan tua ini meminta aku untuk berhenti di tempat ini daripada awal pagi sampailah malam, nescaya aku tidak akan beranjak dari sini kecuali untuk salat. Dia kata ni, orang tua ni yang duk cakap dengan aku ni, kalau dia bercakap, dia minta aku dengar daripada pagi sampai malam, aku akan dengar kecuali untuk salat fardu, lepas tu sambung balik. Kan? Kemudian Umar tanya, kamu tahu tak siapa perempuan ni? Kenal tak perempuan ni siapa? Kemudian pembantu-pembantu ni jawab tak kenal, sebab Khawlah ni dia orang tua. Kan? Lalu zaman tu bukanlah ada surat khabar, Facebook, kan, nak publish bahawa Khawlah ni, kan, wanita hebat. Jadi bila beransur tua, maka dia pun menjadi seorang tua yang duduk di Madinah. Baik. Lalu pembantu kata, kami tidak tahu. Lalu Umar jawab, dialah Khawlah binti Sa'labah, seorang perempuan, seorang wanita yang perkataannya didengari oleh Allah dari atas langit ketujuh. Ni sebahagian ustaz ni, kalau kita sebut perkataan Sayyidina Umar, kan, didengari oleh Allah dari atas langit ketujuh, dia kata kita kira apa nama, mujassimah lah, macam-macam lah, kan. Dia akan tuduh Wahabi ni. Padahal perkataan ni perkataan Sayyidina Umar, kan? Perkataan Sayyidina Umar. Bahaya tuan-tuan. Saya bukan apa, ustaz-ustaz yang suka mewahabikan orang ni, kalau tuan-tuan baca dalam Facebook dia, mereka letak Wahabi mujassimah. Mujassimah tu maksudnya mentajsimkan Allah. Maksudnya kita menganggap Allah tu berjisim sebagaimana jisim makhluk. Golongan mujassimah ni memang ada, tapi dulu lama dah, kurun ketiga apa semua tu. Puak ni kira pupus dah. Lah ni tak jumpa golongan mujassimah ni. Ada pun orang yang menyatakan Allah di atas langit ataupun di atas arash, mereka bukan mujassimah, mereka tidak menyamakan Allah dengan makhluk. So perkataan ini adalah perkataan generasi salaf. Bahkan Sayyidina Umar pernah menyebut begini, kan? Bila mereka menyebut Wahabi mujassimah, maksudnya mereka mengkafirkan. Tuan-tuan, bahaya mengkafirkan. Apa saya cerita sini, saya pernah kat Negeri Sembilan, saya ceramah isu Syria dengan video apa semua. Kemudian ada seorang anak muda dengan jubah serban. Dia pun macam dia duk pegang handphone ni masa saya ceramah ni, dia macam duk berdialog dengan kawan-kawan dia, nak tanya hujah apa semua. Habis ceramah, saya ceramah Syria ni panjang, dekat 2 jam. Jadi saya tak berhajat pada soalan lah. Saya pun dah tutup semua. Dia kata saya nak tanya soalan. Saya kata panjang, tapi nak tanya satu lah soalan. Tak apalah, bagilah ruang, dia dah bersungguh kan.
Kemudian bila bagi soalan ni, dia kata, ustaz duk cerita tentang apa nama Syiah di Syria apa semua kan. Dia kata sedangkan Wahabi lagi bahaya. Saya duk nampak ke mana arah tuju soalan dia tu. Kan? Saya kata, saya ceramah isu Syria ni berkaitan dengan Syiah. Sebab hak duk buat jahat di sana ni, hak zalim, hak bunuh orang tu puak-puak Syiah. Tak ada kena-mena dengan Wahabi pun. Kan? Lepas tu lagi pun saya kata apa nama, saya pun tak tahu Wahabi ni apa benda. Saja saya nak pangkap dia. Kan? Saya pun tak tahu Wahabi tu apa dia. Boleh cerita tak Wahabi tu apa dia? Dia kata Wahabi tu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, pengikut Muhammad bin Wahab dinamakan Wahabi. Saya kata, dia kata ya, habis tu apa masalah sebenarnya? Dia kata masalah puak-puak ni mujassimah. Nampak? Maksudnya bila dia sebut puak-puak ni mujassimah, dia mengkafirkan tak? Dia mengkafirkan. Dia mengkafirkan. Tuan-tuan tolong dengar, bila ada ustaz disebut Wahabi mujassimah, maksudnya dia mengkafirkan. Lepas tu saya kata kalau macam tu, saya tak payah bincang lah bab tu, sebab kat Malaysia tak ada Wahabi. Saja saya pangkap dia. Dia tak ada. Dia tak ada. Saya kata tak ada. Dia tak ada. Boleh sebut nama? Sebab setahu saya tak ada. Dia tak ada. Dr. Mazhar, Mufti Perlis, Dr. Rozaimi, dia sebut nama. Dia sebut nama. Saya kata kalau macam tu saya tak nak bincang. Sebab kamu telah menuduh orang sebagai kafir. Buat apa saya bincang kamu? Kamu awal-awal lagi duk tuduh orang sebagai kafir. Implikasinya besar. Besar implikasi dia. Kan? Kalau orang tu tak kafir, kafir itu akan kembali pada kamu. Jangan. Kalau orang tu kafir, mati, nak tanam mana, nak uruskan cara Islam ke apa, semua nak kena bincang. Banyak benda tu. Dan masalahnya sekarang ialah puak-puak yang macam ni, dia duk dengar pada ustaz-ustaz yang suka mewahabikan orang ni. Kuliah Wahabi, mulut tu duk zikir Wahabi, Wahabi, Wahabi. Payah betul. Hatta kita sendiri pun, kita menganggap, kalaulah kata saya duk tengok orang yang dituduh Wahabi pun menganggap Asy'ariyah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi benda ni tak perlu berbalah pun, sebab perbezaan antara keduanya dalam isu yang apa nama khilaf yang muktabar. Adapun khilaf yang bukan muktabar, yang tu kita lawan lah. Pergi ke kubur bergendang, tu bukan khilaf muktabar, tapi duk pertahankan juga tu. Pertahankan juga. Baik. Jadi hati-hati dengan golongan asatizah yang mengajak mulut duk berzikir Wahabi ni. Kerana sebahagian besar kita tengok di sisi mereka, bila mereka sebut Wahabi, mereka akan sebut Wahabi mujassimah. Bila tanya dia siapa Wahabi, dia sebut nama orang ni, orang ni, orang ni. Maksudnya mereka mengkafirkan. Bahaya tu. Perkataan dia tu bukan mulut dia Wahabi saja tu. Wahabi dia mengkafirkan. Oh, bahaya. Baik. Jadi Sayyidina Umar dia kata, perempuan ni Allah dengar perkataannya daripada langit ketujuh tu. Di atas langit ketujuh. Siapa Umar untuk tak dengar perkataan perempuan ni? Allah pun dengar. Umar siapa? Sebab tu Sayyidina Umar kata, kalau daripada pagi sampai malam perempuan ni nak cakap dengan aku akan dengar, kecuali untuk salat je. Sebab Allah pun mendengar perkataan wanita ni. Mulia perempuan ni? Mulia. Mulia. Maka
kemuliaan orang seperti ini telah Sayyidina Umar memberikan kemuliaan yang sewajarnya. Kerana wanita ini mulia, didengari perkataannya, maka Sayyidina Umar juga memuliakan wanita tersebut. Maksudnya kemuliaan ditentukan oleh syarak. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh syarak. Maka bila Allah muliakan, dia pun muliakan. Sayyidina Umar memuliakan. Baik. Kemudian baik, ayat yang kedua, الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. Orang-orang di antara kamu yang menziharkan istrinya, yakni menganggap istrinya sebagai ibu, padahal isteri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka adalah perempuan yang melahirkannya. Maksudnya, seorang suami apabila dia menziharkan isteri dia, anti alayya ka dhahri ummi, kamu di sisi aku seperti belakang ibuku. Maksudnya bila dia cakap macam tu, dia samakan isteri dia dengan ibu dia. Sebagaimana dia memang takkan ada nafsu, dia takkan mau untuk bersetubuh dengan ibunya, begitulah dia takkan bersetubuh dengan isteri dia. Itu maksud dia. Jelas Perlu diperingatkan bahawa perkataan ini tidak digunakan oleh orang Melayu. Maksudnya zihar ni hampir tak berlaku kepada orang Melayu. Sebab ayat ini Arab dia guna. Kecuali kalau orang tu dia mengaji tentang zihar, dia tahu zihar, dan dia sebut ni dengan tujuan memang dia tak mau kat isteri dia. Nampak tak? So dia cakap macam tu, maksudnya bila dia sebut kamu di sisi aku seperti belakang ibuku, maksudnya bila dia samakan dengan ibu dia, sebagaimana dia takkan sanggup untuk bersetubuh dengan ibunya, maka begitu juga dia tidak akan menyentuh ataupun bersetubuh dengan isteri dia. Itu maksud dia. Adapun dalam masyarakat kita yang menyamakan isteri dengan mak, kan, dia kata hidung kamu ni macam hidung mak abang, contoh kan, tu bukan zihar. Bahkan kadang-kadang apa yang Melayu sebut ni merupakan satu kemuliaan pula. Hidung awak macam hidung mak abang. Sebab apa? Hidung mak abang cantik. Nampak? Perkataan zihar dia bukan memuliakan. Kira dia macam tak mau dah pada isteri dia. Tu perkataan zihar tu. Jadi orang Melayu punya perkataan dengan Arab punya perkataan dalam hal ini berbeza. So orang Arab dia boleh jadi zihar, orang Melayu sebut tu dia tak jadi zihar. Seperti yang saya sebut, kecuali dia mengaji dalam hal zihar ni, dia tahu dan dia sebut itu memang dia tak nak pada isteri dia, yang tu boleh jadi zihar. Baik. Kemudian inna ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. So dari ayat ini diketahui bahawa zihar ni suatu yang mungkar. Perkataan tu mungkar. Menyamakan ibu sendiri dengan isteri, perkataan itu mungkar. Jadi
Kalau Allah sebut perkataan itu mungkar, kenapa? Kerana menyamakan dari sudut dia tak nak, kira takkan bersetubuh dengan isteri dia, mungkar tu. Kalau kita samakan kata tubuh badan mak kita dengan isteri kita, kalau kita bukan bermaksud kita tak mahu kat dia, adakah mungkar? Kan? Awak ni rendah macam mak abang. Kan? Kita kata macam tu, adakah ia mungkar? Taklah. So mungkar tu kerana dia tak nak dah dengan isteri dia, tak nak bersetubuh dengan isteri dia, lalu dia menyamakan isteri dengan mak dia, yang tu baru jadi mungkar. Kan? Yang tu baru jadi mungkar. Baik. Kemudian sebab apa? Sebab antara mungkar lagi ialah dia berbohong lah. Kerana mak isteri-isteri lah. Mak melahirkan kita. Mak ada kemuliaan tersendiri. Takkan sama antara mak dengan isteri kita. So perkataan dia tu menjadi mungkar dari sudut itu. Kemudian zihar ni sudah tentu diharamkan. Bahkan menurut dalam mazhab Syafi'i, zihar ni merupakan dosa besar. Zihar dosa besar di sisi mazhab Syafi'i. Kerana disebut di dalamnya telah memuatkan sebuah sikap mengganti dan mengubah hukum Allah. Dosanya dari sudut di dalam mazhab Syafi'i, dosanya dari sudut kerana mengubah hukum Allah. Kerana Allah halalkan isteri, tiba-tiba dia ubah jadi haramkan isteri kerana menyamakan isterinya dengan ibunya. Maksudnya dia mengubah hukum Allah, dia berdosa besar. Baik. Kemudian suami yang melakukan zihar menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah setiap orang yang sah talaknya, sah pula ziharnya. Maksudnya masih lagi dalam perkahwinan suami isteri, masih lagi suami isteri, sebagaimana dia sah talak maka sah ziharnya. Baik. Kemudian orang yang baligh dan berakal, dia hukum zihar ni seperti yang kita sebut kan, kalau masyarakat Arab yang menggunakan perkataan ini, kalau disebut dia lebih kurang macam talak, lebih kurang macam talak, walaupun kesan dia bukan macam talak, tapi lafaz dia tu kan, lafaz dia tu maksudnya kalau dia ucap, nanti kita akan belajar zihar ni, perkataan zihar ni dia ada yang sarih, ada yang kinayah. Sebagaimana lafaz cerai, aku ceraikan kau, sarih perkataan jelas. Kinayah, kamu balik rumah mak bapak kamu, itu kinayah. So zihar pun ada macam tu, ada macam tu. Kemudian berdasarkan hal ini, zihar kafir zimmi adalah sah menurut mazhab Syafi'i. Ni dalam mazhab Syafi'i dia kata kafir zimmi sah. Namun di sisi pandangan yang lain, Hanafiyah, menurut ulama Hanafiyah ataupun Malikiyah, keduanya mereka menganggap ataupun berpandangan setiap suami muslim berakal baligh sahaja ziharnya sah, manakala kafir zimmi tidak sah. Sebab mereka ada hujah. Hujah. Sebab dia kata orang yang zihar ni, suami yang zihar ni, nanti dia kena bayar kafarah, dia kena bebaskan hamba. Kalau tak mampu bebaskan hamba, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. So 2 bulan berturut-turut ni kafir zimmi mana perlu puasa. Jadi pandangan ini wallahu ta'ala alam lebih kuat lah, lebih kuat, iaitu zihar ini hanya berlaku kepada pasangan ataupun suami yang muslim sahaja. Baik. Jumhur ulama menyatakan tak sah seorang isteri menziharkan suaminya.
Isteri dia kata, abang, belakang abang di sisi saya ni macam belakang bapak saya, belakang bapak saya. Jadi jumhur ulama kata tak berlaku. Yang berlaku zihar ni, perkataan itu keluar daripada suami. Sebagaimana talak ada di tangan suami, begitu juga zihar hanya terdapat kepada suami. Baik. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Ke nampak berat subuh-subuh ni? Baik. Sikit lagi. Sedangkan muzahar minha, yakni ataupun yang perkataan yang diserupakan dengan isterinya, menurut ulama Hanafiyah adalah setiap perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki yang bersangkutan. Maksudnya mahramah. Begitu juga dalam ulama Syafi'iyah sama, cuma dalam ulama Syafi'iyah ni dia tambah, dia kecualikan ibu susu dan menantu. Maksudnya zihar ni berlaku juga kalau suami kata, kamu di sisi aku seperti belakang kakak aku. Maksudnya dia tak boleh kahwin dengan kakak dia, mahram lah. So kalau dia samakan isteri dia dengan mahram dia, dengan kakak dia, dengan adik perempuan dia, dengan mak saudara dia, yang mahram ni zihar tetap berlaku, bukan dengan mak je. Sebab dikiaskan kerana bila tak boleh bersetubuh dengan mak, tak boleh kahwin dengan mak, jadi dia samakan isteri dengan mak dia ni kerana benda yang melibatkan persetubuhan lah. Sama juga sebagaimana dia tak boleh kahwin dengan mak saudara dia, tak boleh kahwin dengan kakak dia, adik perempuan dia, maka takkan berlaku persetubuhan. Maka sebab itu menyamakan dengan mahram juga dikira sebagai zihar. Baik. Kemudian ni akan masuk ayat ketiga, jadi panjang pula. Nanti insya-Allah kita akan sambung ayat yang ketiga. InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam ayat yang ketiga. So kalau tuan-tuan balik ni, bolehlah duk tengok-tengok surah Al-Mujadilah tu, kan? Tengok tafsir dia, supaya nanti bila kita cerita dah ada sedikit gambaran. Bau seronok ngajak, kan? Bila kosong je, dia akan takut lost. So tuan-tuan dah boleh rujuk tengok surah Al-Mujadilah tu, ayat pertama apa dia, kemudian tengok sebab turun dia, tengok tu nanti insya-Allah kita akan sambung bermula ayat yang ketiga pula. Wallahu taala alam. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, dan saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi